Isnin hingga Jumaat. Saksikan Hawa Eksklusif hanya di Suka TV. Suka Sangat. Wanita diciptakan istimewa, tetap tegar meski nyaris menyerah, tetap sabar meski ingin mengeluh, tetap kuat mesti hampir terjatuh. Pujangga Polri. Assalamualaikum kepada semua penonton Hawa yang sedang menonton kami mahupun di rumah ataupun yang sedang bekerja. Kami ucapkan selamat bekerja. Agak-agak apakah topik kita pada hari ini? Petikan tadi berkaitan dengan topik kita hari ini, iaitu keseimbangan kehidupan. Yes, betul tu. Bersama saya Syasha Jamal dan juga saya Derina, bersiaran secara langsung dari studio Suka TV dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Dan seperti biasa kami berdua akan menemani anda semua daripada pukul 11.30 pagi hingga 12.30 tengah hari, semestinya di saluran 116 My TV, atau anda boleh stream secara live stream di YouTube kami Suka TV, dan juga anda boleh melayari laman web sukatv.com dan sukashop.com untuk membeli belah bersama kami. Dan hari ini merupakan satu topik yang hangat diperkatakan. Betul, kan? Darina. Oleh kerana peredaran masa sekarang banyak mengubah kita cara nak mengendalikan kehidupan kita, kan, dengan sekarang zaman-zaman yang sangat-sangat mencabar, termasuklah dengan pekerjaan kita sendiri, kan Sasha? Betul. Dan seperti kita tahu work-life balance memang sangat penting, dan di country seperti di Europe ada banyak countries yang sebenarnya practice 27 hingga 32 jam bekerja seminggu. Maksudnya 4 hingga 6 jam sahaja sehari mereka bekerja. Tapi hari ini kita nak tahu lebih tentang untuk personally dan untuk rakyat-rakyat Malaysia untuk practice gaya hidup seperti ini. Dan Albert Einstein pernah berkata, Sasha, hidup ini seperti naik basikal. Untuk kita nak menjaga keseimbangan, harus terus bergerak. Adakah Sasha setuju dengan kata-kata beliau ni, Sasha? Betul. Sebab kita tak boleh static dalam hidup kita. Kita sentiasa kena look forward and move forward along dengan kita punya kehidupan lah. Betul. Nak seimbangkan tu kan memang banyak-banyak cabaran kita akan hadapi. Jangan terus rasa down. Kita terus bangkit dan bangkit, Sasha. Betul. Dan hari ini kita akan mengupas isu tentang sesuatu yang berkait rapat dengan diri kita sendiri, dan ia tidak kira jika kita golongan muda ataupun tua, kerana semua pasti boleh kaitkan diri dengan topik ini. Betul, semua sesuai nak kaitkan dengan topik ini. Tak kira kita ni student ke, suri rumah ke, bedah berkeluarga ke, memang kita perlu seimbangkan kehidupan kita. Yes, saya setuju dengan perkara itu. Dan hari ini kita nak kongsikan satu artikel tentang maskot sukan Commonwealth Birmingham hasil lukisan seorang kanak-kanak perempuan dari Malaysia. Kita tengok sikit artikel hari ini, kita nak share kepada semua penonton tentang direka oleh Emma Lau. Anak Malaysia British kini menetap di Britain, dan lukisannya diisytiharkan sebagai pemenang pertandingan kebangsaan yang telah berlangsung pada musim panas 2020. Dalam pertandingan tersebut ada 50 kanak-kanak yang dah serta, dan lukisan daripada Emma Lau ni dipilih untuk dijadikan maskot Birmingham itu tersebut. Kita tengok comel sangat mengagumkan, kan? Kita sangatlah bergembira seorang kanak-kanak dari Malaysia mampu menghasilkan lukisan untuk maskot rasmi sukan Commonwealth Birmingham. Kita sangat bangga yang akan berlangsung tidak lama lagi. Jadi kita ucapkan tahniah kepada Emma Lau yang baru sahaja berumur 10 tahun telah membuat ramai rakyat Malaysia bangga dengan beliau. Seorang kanak-kanak yang kita rasa mampu nak pergi ke peringkat international seperti itu, dapat mengharumkan nama Malaysia, Sasha. Yes, kita pun turut bangga bersama. Alright, baiklah, selalunya di Hawa kami akan keluarkan nombor bertuah suka menang bagi penonton di rumah. Jadi nombor untuk hari ini, apakah nombor untuk hari ini? Jom kita lihat. Alright. Okey, nombornya tidak mau keluar sekarang. Jadi saya akan itu dia. Di sebelah situ. K2. Nombor untuk hari ini K2. Boleh note down dan simpan nombor ini kerana
jika anda mengumpulkan kod nombor berbeza setiap hari daripada hari Isnin hingga hari Jumaat, anda boleh berpeluang untuk memenangi hadiah suka menang. Dan hantarkan secara harian atau mingguan kepada nombor 0392262253 selewat-lewatnya pada hari Sabtu pukul 12 tengah hari. Dan nombor bertuah juga akan keluar di setiap live show setiap hari Isnin hingga hari Jumaat. Dan pagi tadi sudah keluar satu kod nombor di Suka Pagi dan sekarang K2 keluar di Hawa. Dan penonton bertuah, memang penonton dekat Suka TV ni bertuah sebab kita nak bagi penonton dekat rumah tu yang dah tengok Hawa pun kan berpeluang memenangi hadiah-hadiah suka menang di Suka TV sendiri kan dah Syasha? Betul, dan kita akan memberikan hadiah ini setiap hari Ahad pada pukul 10 malam. Jadi boleh saksikan Suka Menang setiap hari Ahad 10 malam untuk tahu siapa pemenangnya. Baiklah, kita nak berehat sebentar lagi. Tapi kita nak tahu juga siapa kita punya tetamu yang akan kupas tentang isu ni, Syasha. Yes. Kita tahu juga mungkin siapakah tetamu kita. Isu-isu ni isu yang berkaitan dengan kehidupan kita. Tentunya kita perlukan pakar motivasi untuk kita, membantu kita nak tahu tentang keseimbangan kehidupan ini. Boleh tak kita buat balancekan kehidupan kita? Dan kita juga, saya rasalah tetamu-tetamu kita hari ini memang sangat sesuai untuk merungkaikan lagi tentang topik kita pada hari ini. Sebab mereka juga lebih berpengalaman kan? Dua orang sebenarnya yang berkerjaya, yang perlu mengamalkan work-life balance. Dan lepas ni kita nak tahu lebih lanjut tentang cara-cara mereka mengamalkan work-life balance. Sebab macam Derina sendiri ada mengamalkan praktis ini tak? Kalau macam saya, planning tu sebenarnya kita perlu planning, perlu ada jadual untuk kita nak seimbangkan daripada keluarga kita, kawan-kawan kita, kesihatan kita, diri sendiri pun perlu sebenarnya. Kita kena sayang diri kita sendiri, barulah kita nak fikir tentang kita punya future dan sebagainya kan Syasha? Betul. Dan on top of that, diri, kawan-kawan, family, kita ada juga kita punya pekerjaan on top of that. Sebab kita kena bahagikanlah fokus kita dan masa kita untuk perkara-perkara ini. Alright, jadi kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini dengan topik keseimbangan hidup bersama dengan tetamu jemputan kita. Dan jika anda nak tahu siapa, pastikan terus setia bersama kami dalam Hawa, dan anda juga boleh kongsikan pendapat dan tentang topik ini dalam program Buat Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Kita kembali lagi dalam program Buat Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Jadi bersama tetamu kita di studio hari ini membincangkan tentang topik keseimbangan hidup bersama kami Datuk Dr. Harlina Haliza Siraj, seorang pengarah dan pengasas Akademi Dr. Ha, dan juga Fizi Molek FM, penyampai radio Molek FM dan bekas penyampai radio Hot FM. Apa khabar? Dr. Harlina. Alhamdulillah. Daripada mana? Saya dari Ceras, Fizi dari Hati cik. Hati cikgu ada. semula dah ada tu. Okay. Pagi tadi pun kita tengok hari ni hujan kan. Hujan. Jam sikit. Betul, pagi ni rasa macam bangun tidur macam kenapalah aku kena kerja pagi ni. Macam tu. Tapi semangat kena ada. Thank you sebab sudi datang ke set Hawa hari ini. Terima kasih kerana sudi jemput. Always. Alright, jadi tadi kita berdua telah pun bercerita sedikit tentang keseimbangan hidup, tapi hanya secara umum saja. Jadi mungkin Dr. Ha boleh terangkan sedikit tentang keseimbangan hidup dengan lebih mendalam? Baik, okey. Syasha dan Derina dan Fizi, Yes. Bila kita cakap pasal keseimbangan hidup, Dr. suka mulakan dengan melihat siapa orang yang lebih seimbang hidupnya dibanding dengan yang tidak. Kalau kita lihat seorang itu sangat berjaya, maksudnya dia mampu menggunakan 24 jam yang dia ada dengan begitu produktif. Sebenarnya orang itu ada strategi keseimbangan hidup yang sangat berkesan. Dibandingkan mungkin orang lain yang lagi satu 24 jam juga. Tetapi banyak dia tak dapat buat sebanyak yang boleh. Jadi oleh sebab itu bila cakap pasal keseimbangan hidup, kita sebenarnya mempunyai strategi bagaimana untuk menetapkan keutamaan. Kita perlu gunakan 24 jam tu seelok-elok, sebaik-baiknya. Betul. Kita kena hargai masa itu sendiri kan. Ya, dan kita takkan bercakap, oh saya tak ada masa, saya sibuk. Dia sebenarnya sibuk tu sebab dia tidak pandai meletakkan prioriti tadi, keutamaan yang betul. Ya, betul. Sebab kita semua ada 24 jam dalam satu hari. Yang sama. Yes.
Okey. It's up to us lah kita nak buat apa dengan 24 jam tu, betul tak? Betul. Kalau dari segi keutamaan itu, macam mana hierarki itu kita nak susun apa yang perlu utama? Okey, Darina. Dia tunggu je soalan tu. Dia bila kata keseimbangan hidup ni, Dr. Har ada satu buku yang selalu Dr. Har refer. Dia Life Balance. Ditulis oleh pasangan suami isteri, Linda dan Richard Ayer. Ya. So dia katakan keseimbangan hidup ni hanya boleh diperolehi kalau ada 3 jenis dan 3 bentuk keseimbangan. Satu dari sudut keseimbangan matlamat. Ya, dari sudut kita katakan goal balance. Ya, kedua, keseimbangan dalam konteks priority dan keutamaan, the priority balance. Dan yang ketiga ni yang sangat best, iaitu attitude balance atau keseimbangan sikap. So secara umumnya keseimbangan matlamat tu dia mesti mula dengan, kalau kita lah ya, ini adalah untuk dunia ke atau untuk akhirat? Akhirat. Dia kena dua-dua. Tak boleh akhirat saja, tak boleh dunia saja. Jadi kalau misalnya kat dunia ni orang suka, kat akhirat nanti akan dapat ganjarannya, buat banyak-banyak Darina. Tapi kalau kat dunia ni pun orang tak suka, masuk jail, ya, memang orang ya, dari sudut hukum mahkamah pun masuklah kat penjara, dan ya di akhirat nanti pun akan dapat seksa, jangan buat. So yang ini yang selalunya kalau orang duduk dunia saja dah ya pincang hidup dia. Dan juga akhirat saja pun tak boleh. Dalam Quran kata suruh ya pastikan ya bukan hanya kejar akhirat saja, dunia juga kena ada ya. Yang kedua tadi keseimbangan dari sudut keutamaan, priority. Yang ni sangat cantik sebabnya kita kena ingat dalam hidup kita ada kerjaya atau pencapaian kita. Kat sini dah ya nak jadi ya host yang berjaya ya ataupun nak jadi tuan bisnes apa ke ya. Dan satu lagi hubungan kita iaitu dengan keluarga. Dan selalu yang ni ya, dia bila kita lebihkan yang ini nanti akan kurang. Betul. Lebihkan keluarga, ya kerjaya tak boleh ya tak boleh nak jadi seorang yang berjaya sebab keluarga kita. Tapi siapa sebenarnya elemen yang ketiga? Diri kita sendiri. Ya, jadi kita yang kena tahu. Kalaulah hari ini sebenarnya Darina ya kerjaya ni perlukan kita kena pastikan keluarga kita ada orang bantu. Tapi katalah anak sakit, ya suami kita ada masalah, kita kena bagi perhatian tu, maka kerja kita ni kita kena delegate untuk orang lain. So kita sebenarnya, dan akhir sekali sikap. Sikap ni adalah begini, kita dah plan semua, tiba-tiba tak jadi. So kita kena seimbang. Dalam konteks ini kita percaya dengan qada dan qadar Allah. Kita merancang, Allah punya perancangan lebih baik. Jadi kita tidaklah ya kita rasa macam kan macam mana ni. Jadi bila kita ada 3 ni, insya-Allah hidup kita akan seimbang. Kita kena tawakal lah. Tawakal, percaya dengan qada dan qadar, dan juga objektif kita adalah untuk dunia dan akhirat. Cantik tu Syasha. Jadi untuk seseorang itu mempunyai strategi sebegitu, kena ada goals and priorities dengan attitude yang baik. Mereka tetaplah kena bermuhasabah diri. Jadi macam mana seseorang itu perlu bermuhasabahkan diri mereka? Okey. Masih saya lagi ke Fizi lah? Boleh kalau Fizi. Datuk lah. Saya pun perlu muhasabah Datuk. Silakan Datuk. Silakan Datuk. Syasha sebenarnya keluarkan satu yang sangat penting ya dari sudut refleksi dan muhasabah. Sebenarnya masalah kita ni, Darina dan Syasha, Fizi, banyak tu sebab kita kurang muhasabah diri, banyak muhasabah orang. Betul. Kan? Jadi especially bila kita nak dapat balance ni, kita tak terus dapat tau. Kita try and error. Jadi ada masa berjaya, ada masa tu tidak. So kita sendiri kena ada ya satu masa yang khusus untuk kata strategi saya salah lah hari ni. Ya. Dan macam mana nak betulkan? Itu satu. Kedua, refleksi ni kena datang dari orang lain juga. Ya, kadang saya tak nampak. Ni titik buta kita Darina ya, our blind spot. Orang nampak, kita tak nampak. So macam mana kita nak tahu ni? Melainkan kita buka jalan, kita buka ruang untuk orang bagi bagi kita punya kita punya performance kita tu sama ada okey atau tidak. Itu cara kita nak memperbaiki diri dan seterusnya dapat mengimbang hidup kita dengan lebih baik. Kita yang pokok pangkalnya kita sendiri yang kena kita kena susun apa yang kita nak buat kan. Betul. Jadi kita tahu bahawa dengan mempunyai kehidupan yang seimbang ni ada pelbagai perkara yang boleh dicapai. Jadi apakah tips ataupun cara-cara nak menseimbangkan kehidupan seperti Abang Fizi sendiri, mungkin boleh kongsikan kepada penonton kita. Okey, saya dulu berpegang pada kata-kata daripada ayah saya lah. Dia cakap hidup kita ni ada 24 jam Fizi. 8 jam kita berehat, 8 jam kita bekerja, dan 8 jam kita beriadah. So benda tu kan sangat basic. Kan? Jadi
kita sendirilah kena menentukan ke mana hala tuju kita ni. Kan? Sebab hidup kita ni, saya ingat kata-kata Albert Einstein. Dia pernah cakap hidup kita ni umpama basikal. Kan? Untuk kita balancekan basikal tu, kita kena tetap terus berjalan. Mendayung. Right, itu quote yang kita kan, kita kena terus mengayuh. Kalau kita tak kayuh, maka terbaliklah basikal itu. Betul. Jadi benda ni yang saya selalu guna pakai dalam hidup saya. Macam-macam mana sekalipun, saya kena seimbangkan antara kerjaya, rehat dan juga family. Kena ada. Sebab satu ketika dahulu, zaman-zaman saya cukup sibuk mengejar dunia ni kan, sampai yalah kita kerja sampai 21 jam kita bekerja. Kan, pagi dengan radio, lepas radio dengan TV show, lepas TV show ada beberapa drama yang kita buat. So benda-benda macam tu saya rasa macam last sekali kita letih dengan sendiri. Kan, sampai satu tahap tu orang rumah saya cakap, jangan sampai satu hari nanti kau balik rumah, anak-anak panggil kau uncle. Jangan sampai tahap macam tu. Kan? Jadi kita kena balik, kita kena renung balik macam mana kita nak betulkan hidup kita balik. Ialah pentinglah macam doktor cakap tadi, hidup kita ni kita kena ada muhasabah. Kan? Kita kadang-kadang bila bangun tidur, tengok cermin, kita muhasabah diri kita, kita tengok apa yang kita buat pada hari ni, kena ataupun tak kena dalam hidup kita, boleh ataupun tak boleh, apa benda-benda yang kadang-kadang ialah kita rasa benda tu okey, tapi bagi pandangan orang, apa benda kau buat ni? Dia macam tu. Betul. Kita tanya juga tips macam mana Abang Fizi boleh kekal positif sehingga sekarang. Tapi kita nak tanya selepas kita ada commercial break. Baiklah, kita seronok dengar perkongsian hari ini. Kita kembali selepas ini dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Kembali lagi bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, Wanita luar biasa. Baiklah, sebelum kita sambung berbincang tentang topik kita pada hari ini iaitu keseimbangan hidup, kita nak kongsikan Vox Pop, pendapat orang ramai mengenai topik ini. Jom kita saksikan. Show. Bagi saya, sebab saya kerja shift dan cuti pun tetap. So bila cuti tetap tu senang nak uruskan masa dengan family. Sebab saya dah lama lah bekerja kan. So gaji tu buat masa ni tak ada masalah lagi. So komitmen pun setakat ni alhamdulillah boleh bagi komitmen untuk family. Boleh belanja lah family, senang cerita. Remaja atau dewasa orang muda lah yang hidup dalam KL ni, kewangan memang perlukan lebih lah untuk tampung keluarga, tampung sosial. So dari segi sosial, kita orang akan tengoklah, depends lah berapa pembelanjaan setiap hari. Dengan gaji sekarang, amount sekarang pun tak cukup sebenarnya kalau duduk kat KL. Dengan rumah, bil api, bil air. So semua tu bergantung pada diri sendiri lah, macam mana nak agihkan dari segi makanan. To be completely honest, I don't find myself as someone who is extroverted. So how I deal with socializing would usually be playing video games with my friends, as I don't have to go out and actually socialize with people outside of my house. I would prefer being home as it gives me more comfort to socialize and also do the things I have to do, such as studying. Baiklah, itulah pendapat orang awam tentang topik kita hari ini kan. Mungkin rata-ratanya memang orang-orang muda kan. Dan tadi kita dah tanya kepada Abang Fizi tentang tips kan nak keseimbangankan hidup kan. Kalau dahulunya mungkin Abang Fizi belum berkahwin, mungkin utamakan pekerjaan dahulu daripada keluarga, dan sekarang dah berkahwin. Mungkin macam mana Abang Fizi kekal positif untuk keseimbangkan kehidupan? Dia kekal positif ni benda yang paling simple. Satu je prinsip yang saya pegang masa mula-mula saya masuk radio dulu. Saya dipesan oleh satu otai nama dia Noramin Moshi. Dia cakap dekat saya, Fizi, sebesar mana masalah kau dalam hidup yang kau hadapi ni, kau kena tinggalkan, ibarat kau memakai slipper, kau tinggal slipper dekat luar rumah. Kita fikir tak slipper kita kat luar rumah, kita fikir tak slipper kita panas ke, ada kucing duduk ke, tak ada kan. Dia macam itulah. Kita kena melepaskan segala masalah kita. Kita kena memikirkan masalah kita di masa yang tepat. Kan? Kita asyik fikir masalah, kan? Tapi kita tak fikir cara nak selesai masalah. Betul. So benda tu yang saya amalkan dalam hidup saya. Saya kadang-kadang saya meninggalkan masalah itu begitu saja.
Sampai masa baru saya fikir kan, untuk selesaikan masalah itu. Untuk positif ni, kita jangan berkawan dengan orang yang negatif. Okay. Simple. Yes. Simple. You are who you surround yourself with. Ya, kita Yeah, kena kecilkan kita punya circle. Betul. Dan kita kecilkan, kita pilih kawan-kawan yang, yalah, benda-benda yang kalau negatif ni, mana nak dengar lah senang cerita. Betul. Mana nak dengar, betul tak? Betul kan? Sebab energi dengan vibe memang akan spread kan Betul. kepada kita juga. Saya bernasib baik, alhamdulillah. Saya punya sepanjang kerjaya sebagai penyampai radio ni, kawan-kawan saya semuanya yang positif saja. Sebab kita kerja di awal pagi. Kita kerja di awal pagi. 4:30 pagi kita dah bangun tidur. So pukul 5 suku dah kita dah ada di terpacak di studio dah. Walaupun dalam keadaan mengantuk, kan. Namun benda tu tak ada benda yang negatif, tak pernah ada. Kan. Kita sentiasa positif sebab kita bila kita berkeudara ni, kita nak memberikan sesuatu yang terbaik kepada pendengar kita, sesuatu aura yang positif kepada pendengar kita. Itu yang kita amalkan setiap hari. Kita tinggalkan masalah tu di luar. Betul. Kita kena tepis aura-aura negatif tu, bekalkan aura positif tu supaya kita dapat berikan terbaik. Okey. Saya nak sama sikitlah. Apakah rutin harian Abang Fizi sendiri, kalau macam mana nak membahagikan masa kerja, keluarga, mungkin dia share tips rutin harian tu macam mana? Saya sebenarnya ada lebih kurang satu hari 6 kerja lah yang saya buat. Saya terpaksa menguruskan beberapa rangkaian perniagaan. Pagi saya bertugas sebagai penyampai radio. Lepas bertugas sebagai penyampai radio, saya ada beberapa program TV yang saya kena uruskan, dan ada yang kadang-kadang saya sempat jadi host. Lepas tu habis saya pergi ke office tengok apa yang jadi dekat budak-budak saya. Balik tu, ini yang saya selalu buat lah. Bila balik, hal-hal kerja saya takkan sembang dengan rumah saya, dengan anak-anak saya. Saya tinggalkan di luar saja. Dan hal-hal kerja dekat rumah adalah benda-benda di rumah. Sebab tu kadang-kadang ada kawan-kawan bising, marah saya, cakap, kau ni kat rumah kadang-kadang telefon tak ke mana-mana. Sebab penyakit kita sekarang ni, apabila kita dekat rumah, kita kerap bermain telefon. Pegang telefon, tengok IG, tengok TikTok, tengok tu kan. So kita dah buang masa kat situ banyak. Betul. Kan? Saya memang kat rumah, telefon saya memang ada atas meja. Kan? Saya silentkan telefon tu. Sebab tu kawan-kawan saya dah faham. Sekiranya saya ada kat rumah, memang telefon memang tak akan angkat je lah. Itu je. Okey, jadi kita juga nak tahu juga pandangan daripada Dr. Ha pula. Seperti yang Fizi bagi tahu tadi, bila kita hidup secara seorang yang single, kita mungkin tak banyak sangat perkara yang kita kena fikirkan lah, seperti keluarga ataupun keluarga ataupun macam anak-anak kan. Jadi macam mana seorang itu yang mungkin baru saja berkahwin, macam mana mereka nak mengekalkan keseimbangan hidup selepas mereka berkahwin? Baik, okey. Saya mendengar apa yang Fizi bagi tadi, sambil tu saya lihat, patutlah dia boleh dapat keseimbangan tu. Satu, dia banyak bergantung pada personality kita. Dan apabila kita baru berkahwin, kan Syasha, kita dapati masa kita bertunang ke, masa tengah bercinta tu tak nampak lagi ni. Bila dah berkahwin tu baru nampak dia punya personality tu. Jadi ada personality yang macam tadi Syauqi tadi, dia kata dia introvert. Jadi dia nak dapatkan keseimbangan tu, dia duduk rumah lah. Kan jadi tapi ada orang yang extrovert macam Fizi dan saya sangat extroverted, dan kita selalunya kahwin dengan orang yang tak macam kita. Betul. Kan. Jadi proses sangat penting soalan Syasha, sebab dalam proses transisi ini di peringkat awal perkahwinan, di situ kita nak lihat ada tak kita punya keserasian atau kesekufuan tu. Dan antaranya adalah setting your priority. Dan saya rasa Fizi berikan satu tip yang sangat penting, di mana ini juga sebahagian daripada tabiat orang lelaki. Dia boleh letak satu benda kat satu tempat, lepas tu dia tak fikir dah. Kita orang perempuan, tak faham Cik Fizi, kami tak macam itu. Sebabnya kita ni multitasking kan. Kita ingat yang tu, ingat yang itu, yang selalu kita rasa kadang hidup kita sangat kucak-kacir dibuatnya. Tetapi saya belajar tu. Saya belajar daripada macam mana untuk jadikan, tadilah bila kita di sini, kita fokus kat sini. Masalahnya kita hari ini ni, Syasha dan Derina, orang perempuan lah khususnya. Bila di tempat kerja, dia rasa bersalah. Anak dia, rumah dia, suami dia. Tapi nanti di rumah, dia tak sabar nak pergi kerja. Betul. Jadinya dua-dua tu sebenarnya akan menyebabkan kita tidak meletakkan prioriti yang betul. Jadi kalau misalnya di tempat kerja,
tempat kerja, buat betul-betul, jadi pekerja yang terbaik. Nanti di rumah kita betul-betul tumpukan kepada perhatian rumah. Saya rasa disiplin Fizi tadi, jangan kacau kalau saya di rumah. Itu sebenarnya yang boleh menyebabkan keseimbangan itu lebih mudah diperolehi. Itu sebenarnya tips kalau yang dah berkahwin yang Syasha kan. Dan perbezaan juga antara perempuan dan juga lelaki itu berbeza sebenarnya kan. Saya nak tanya juga tips kepada barisan-barisan hadapan seperti forum lain itu kan. Mungkin diorang lebih kepada pekerjaan, utamakan pekerjaan daripada keluarga. Macam mana tips kepada barisan hadapan kita sendiri? Saya pun pernah jadi barisan hadapan kan, kalau cumanya masa itu tak ada COVID. Tapi saya masa jadi doktor dulu Fizi, setiap 3 hari kena tidur di hospital. Sebagai pakar klinikal nak train tu 4 tahun tu. Sampai suami saya tu agaknya saya ni pergi kerja, Fizi bawa beg sebab nak kena tidur di hospital. Sebab berajuk ke? Dah. Sampai neighbor sebelah kata dia ingat saya lari di rumah. Jadi kita kena cerita saya sebenarnya doktor dan saya memang bekerja begitu. Jadinya untuk nature yang kerja begini tak tentu masa. Lepas tu kadang kita ada shift yang begitu. Kita memang kena menyusun prioriti yang sangat penting. Dia bermula dengan keseimbangan matlamat. Kenapa nak buat tu? Dan kita kena sangkutkan dan itu yang saya nyatakan pada suami saya ni kalau nak berkongsikan pengalaman saya dan anak-anak saya khususnya kalau dia dah mula tahu. Bila dia mula tahu ni Fizi 4 tahun ke atas. Dia tengok Umi dia pergi kerja kan, dia kan nanti dari Rina dia tarikkan kita. Jangan pergi, ya Allah kita punya hati ni tapi kita akan apa yang saya buat, saya akan bagi tahu Umi nak pergi tengok pasien Umi dan di hospital. Umi paling seronok dekat rumah. Memang saya paling gembira, bahagia di rumah. Tapi saya juga seorang doktor dan saya tak boleh bawa pesakit saya datang ke rumah. Oleh sebab tu Umi kena pergi kerja. Dan bila anak dah faham, dan kita pun kadang-kadang bila anak dah ni kita boleh bawa pergi tempat kerja, bukanlah pergi tempat orang sakit tu, tapi bagi dia tengok, ini tempat kerja ibu dia. Dan dia rasa bangga yang ibu dia sebenarnya memberikan sumbangan ini. Dan bila itu berlaku, dia jadi macam walaupun kita tak ada, anak-anak kita, suami kita tidak merasa yang kita tinggalkan mereka tu kerana kita tak suka berada dengan mereka. Betul. So ini benda-benda yang saya ingat dari Rina, benda ni benda nampak kecil Syasha tapi sangat penting. Right. So kita kena bagi tahu mereka jugalah kita ada tanggungjawab yang kita kena hadapi. Alright, dan kita ada banyak lagi soalan lepas ni nak tanya Dr. Ha dan juga Fizi, tapi kita akan berehat sebentar dan kami akan kembali selepas ini dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Terima kasih kerana masih bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Jadi kita masih lagi dengan topik keseimbangan hidup bersama Dr. Ha dan juga Fizi. Alright, so Darina? Kalau tadi kita dah cerita mengenai tips kepada barisan hadapan kan yang utamakan pekerjaan dan doktor sendiri dah kongsikan tentang pengalaman doktor sendiri. Okey, saya nak tanya kepada pendapat doktor. Apakah nasihat yang boleh kita berikan kepada penonton Hawa yang mempunyai masalah tentang keseimbangan kehidupan ni, doktor? Baik, macam mana kita tahu bahawa kita ada masalah tentang keseimbangan hidup ni? Bila kita dapati macam semua tak cukup. Masa tak cukup, duit tak cukup, masalah dalam rumah tangga, anak-anak kita juga bermasalah. There is something about the balance. Oleh sebab tu saya kira kita perlu duduk betul-betul muhasabah diri macam yang Syasha kata, dan kita lihat mungkin yang paling selalu tu niat kita tak pasang betul-betul. Keduanya kita sebenarnya tak tahu prioriti untuk kita ni kan. Oleh sebab tu kita macam Fizi kan banyak bertanya pada otai, banyak bertanya pada ibu ayah kita orang yang lebih berpengalaman. Kemudian sikap. Pada saya, Darina, ini keseimbangan yang paling akhir saya dapat. Iaitu bila kita plan macam mana pun, tapi kita kena serahkan pada Allah. Dan selalunya kalau plan kita tak jadi, sebenarnya ada yang lebih baik di belakang tu. Jadi kita taklah terlalu stres kalau misalnya apa yang kita plan tak jadi. Dan ini saya belajar daripada orang lelaki. Orang lelaki dia sempoi betul. Dia plan tengok tak jadi tak apa. Dia tak kisah. Begitu. So kita kena belajar yang itu. InsyaAllah. InsyaAllah. Alright, pada pandangan Fizi pula, apakah nasihat yang boleh diberikan kepada golongan remaja pula yang di luar sana dan anak-anak muda zaman sekarang? Nasihat saya, kita kena ada satu bayangan dalam hidup kita lah. Kita bayangkan apa yang terjadi kemudian hari dalam hidup kita. Sebab bila kita ada bayangan, kita membayangkan apa yang terjadi,
kita akan letakkan goal dalam hidup kita. Apa yang kita nak dalam hidup kita ni. Kan? Right. Kita nak jadi apa yang kita nak dan apa proses itu. Yang paling penting kita kena percaya kepada proses. Tak semestinya apa yang kita buat tu semua berjaya. Kan? Kejayaan itu akan bermula dengan kegagalan. Dan kita kena berani untuk menerima kegagalan untuk kita lebih berjaya di kemudian hari. Letakkan goal dalam hidup kita. Pastikan kita betul-betul percaya apa yang kita boleh buat. Dan yang paling penting sekali, jangan lupalah apa tanggungjawab kita atas muka bumi ini. Kita dilahirkan untuk apa? Kita dilahirkan untuk menjadi seorang hamba. Hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup. Kan? Cukup. Itu yang saya nak nasihatkan kepada semualah. Kan? Agar kita tak lupa kita punya tanggungjawab atas muka bumi ni, kenapa, apa dan kenapa kita dilahirkan atas muka bumi ni. Itu je. Right, very wise words. And also like yang you cakap apa, kita kena gagal untuk berjaya. Seperti quote yang kita cakap masa hari semalam ya. Kita kena kegagalan tu tak bermakna kita dah jatuh, kita kena bangkit, You have dare to fail. Betul, ya. Yes. Apa kepentingan sebenarnya bermuhasabah diri, Dr. Ha? Okey, sebenarnya ya muhasabah diri itu adalah dalam ruang lingkup untuk mendapat penerimaan diri kita, self-acceptance. So kan, muhasabah ni selalu katakan self-reflection. Bila kita dah refleksi dan muhasabah, kita akan tengok kekuatan dan kelemahan kita. Selalu dengan SWOT kan, SWOT analysis. Tapi strength, weaknesses, opportunity, threat. Bila kita tidak muhasabah dengan betul, kita selalu lihat kepada weaknesses dan threat saja. Tapi sebenarnya kita ada strength dan opportunity. Dan untuk strength tu disitulah bakat, ya. Disitulah juga kita punya keupayaan dan kita perlu exercise lagi atau regulate lagi supaya kita boleh jadi sangat baik dalam department yang kita bagus tu. Tetapi ya, bila kita muhasabah, kita dapati kita kekurangan itu dan ini. Apa kita nak buat? Kita kena perbaiki, koreksi diri kita supaya ianya menjadi satu yang taklah glaring sangat kepada kelemahan kita tu. Jadi apabila kita dapat ni, saya sebutkan self-reflection leading to self-correction, self-regulation, self-discipline. Itulah dia penerimaan diri, Rina dan Shasha, Fizi. Akhirnya kita kata, I'm enough. Saya cukup ni. Bukannya I'm never enough. Ni lagu never enough kan. Sebabnya dia kena I'm good enough. I'm clever enough. I'm pretty enough. Ya, cukup ni, alhamdulillah. Itu sebabnya ya Rasul hajar kita dalam semua keadaan kena ada alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Kalau benda tu yang satu yang sangat menggembirakan kita. Tapi kalau dia musibah, masih alhamdulillah lagi. Alhamdulillah ala kulli hal gitu. Beautiful. Bila ada yang itu, hati kita tenang, hidup kita seimbang dan insya-Allah kita berjaya dunia dan akhirat. Insya-Allah. Dan itu untuk kita seperti kita nak muhasabah diri untuk kita tahu that we are enough. But what about people who are narcissists, who are narcissistic? Okay, it's pretty ironic I know because orang narcissistic ni memang diorang fikir pasal diorang sendiri, diorang terhebat kan. Tapi macam mana pula diorang nak bermuhasabah, nak fikir pasal diri diorang sendiri secara mendalam? Shasha, sebenarnya kan, cerdik tau dia daripada self reflection, ada orang yang tak ada self reflection. Tadilah dia muhasabah orang, tak muhasabah diri dia. So kalau begitu, dia boleh sampai kat satu department lagi di mana dia akan lihat diri dia sentiasa tak cukup, maka akhirnya dia akan jadi self hate, self hatred ya. Dia benci diri dia. Kemudian dia akan rosakkan diri dia. Yang itu dah jadi ekstrim lah ya. Tapi ada satu jenis lagi, dia tengok, baguslah aku ni, lebih daripada ni. Akhirnya dia mengkagumi diri dia, dia ujub dan akhirnya tu narcissism. Narcissistic ni dia sebenarnya dia tak fikir pasal orang. Sebab dalam hidup dia, it's just me, myself, I and mine. Saya saja. Dan bila kita hidup dengan dia, dia akan rosakkan hidup kita tanpa sedikit pun rasa bersalah. Jadi orang begini, ya, bayangkan ya kalau kita pula orang yang tadi benci diri kita, duduk dengan orang yang sangat mengagungkan diri dia, memang ini toksik lah. Tapi orang-orang ini, ya, kita kena sentiasa, kalaunya ada peluang, sentiasa muhasabah dia. Jangan berhenti muhasabah dia. Ya, mula-mula dia memang tak suka, tapi lama-lama orang narsisistik ni, dia kalau kita muhasabah dia, dia tak akan terima kat situ. Betul. Tapi dia fikir tau. Dia fikir. Ya, terutamanya kalau kita memberikan muhasabah itu dengan penuh keikhlasan. Bagi depan-depan lah, janganlah dekat sokmed, ya, janganlah dekat tweet ke apa, itu namanya passive aggressive. #soundtepek.
Yang ni kena cakap betul-betul. Fizi, saya rasa tindakan awak tadi tu boleh awak perbaiki. Mula-mula Fizi terkejut lah, apalah Dr. Han ni pandai pula kan. Tapi kita biarkan dia je. Dia malam tak boleh tidur. Dia fikir, betul juga tu. Sampai dia sedar diri. So, Syasha, if you live with a narcissist, don't give up. Bagi je, bagi muhasabah sikit-sikit. Yang dia tak ada dengar tu, yang kita kena beri. Sentiasa bermuhasabah diri lah kan. Okay, kalau pada Abang Fizi sendiri kan, penting tak me time kepada Abang Fizi? Ada satu kewajipan ke macam kita macam cakap tadi, bermuhasabah diri macam mana tu? Me time. Bagi saya benda tu memang sangat penting lah. Benda tu harus dijadikan rutin harian. And walaupun me time kita hanya setengah jam, 10 minit, 5 minit, itu sangat penting. Macam saya lebih suka me time saya ride motor. And masa kita naik motor tu lah kadang-kadang kita tengok pemandangan kiri, kanan, depan, kan. Kita kadang-kadang bercakap dengan diri sendiri. Betul. Bercakap betul lah kan. Macam awak drive kereta, kadang-kadang kita bercakap dengan diri sendiri kan. Apa tak kena hari ni kan? Kenapa hari ni aku buat semua benda tak kena aja. So itu kadang-kadang kita kena ada me time kita. Sangat penting. Tapi me time tu agak bergantung kepada individual sendiri jugalah. Mungkin ada perlu mempunyai me time yang lebih panjang, tapi mungkin setengah individual tu boleh mendapat me time secara setengah jam sahaja begitu. Dia bergantung atas diri masing-masing lah, orang masing-masing. Macam mungkin saya ni seorang yang sangat simple kan. And you know yourself best lah, so you decide how much me time you need. Right. Untuk Dr. Hasri pula, Okay. macam mana? Dr. Han nak tahu macam ni. Sebenarnya kalau kita dirikan solat kita 5 waktu sehari tu, that's our me time. Betul. Dan Allah letakkan timing me time tu exactly how we need it. Bangun pagi mula kan. Alah nak pergi kerja kan. Solat 2 rakaat dulu. Betulkan balik. Kerja ni penat, teruk. Tapi ini semua kerana Allah. Baru pergi kerja. Ni sekarang ni kita buat kerja, nanti Zuhur. Zuhur tu tengah penat ni, power nap dulu. Kan? Me time lagi. Kan? Sekarang asar. Kemudian maghrib dan isyak. That is me time. You see the me time, solat kita sebenarnya adalah sangat penting untuk calibrate kita punya life balance. So kalau kita tak solat habislah. Itulah dia. Bak kata flow 88 2/4 3/4. Betul. Me time ni sebenarnya hari-hari kita dah ada me time. Kita sendiri yang kena hadapi me time tu. Jangan sekali-sekali macam lantaklah kita tak payahlah orang lain dulu ke ataupun kerja dulu ke, kerjaya dulu ke. Baiklah, untuk kita nak menutup perbincangan kita hari ini, kita nak ucapkan terima kasihlah kepada Dr. Halina Haliza Siraj dan juga Fizi Molek FM atas perkongsian yang menarik. Seronok sebenarnya topik pada hari ini kita kongsikan kepada penonton kita pada hari ini kan Syasha. And hopefully sedikit sebanyak kita semua dapat membawa inspirasi ataupun mempelajari pengetahuan yang baru pada hari ini. Nak seimbangkan hidup adalah matlamat penting kan. Matlamat tu kita perlu usahakan untuk kita mendapat keredaan di dunia dan juga akhirat. InsyaAllah. Alright, jadi kita akan berehat sebentar dan kami akan kembali semula selepas ini dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Terima kasih. Sama. Kembali lagi bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Dan kita sudah pun sampai kepada penghujung rancangan Hawa. Tapi sebelum itu kita ingin kongsikan sesuatu yang menarik buat anda semua. Apa tu Syasha? Betul. Anda semua sekarang dah boleh saksikan program-program kami di iQIYI seperti drama Polka Dot, Tome Tome, Berita Latah, Tanya Je dan banyak lagi program yang akan datang. Anda hanya perlu download sahaja aplikasi iQIYI secara percuma dan boleh menonton secara eksklusif semua program kami. Anda boleh scan saja QR code di kaca TV anda sekarang dan terus akan dibawakan ke aplikasi iQIYI. Dan untuk pengetahuan anda semua Berita Latah trending nombor 1 di iQIYI. Tahniah pada tim Berita Latah atas kerja keras anda semua. Penat lelah dibayar dengan sesuatu yang baik. InsyaAllah. InsyaAllah. Kan? Dan kita rasa macam gembira sikitlah, bangga sikitlah kepada tim Berita Latah. Kan Syasha? Alright, dan sekarang kita ingin memberitahu anda pula tentang top 5 lagu di Malaysia dalam Spotify. Jom kita saksikan. Yang pertama ialah Glimpse of Us by Joji. Yes, top 50 lagu dekat Malaysia dalam Spotify. Seterusnya kita ada Tak Ingin Usai daripada Kisha Levronka. Yes, dan nombor ketiga
Rumah Singgah Fabio Asher. Dan juga keempat, seterusnya kita ada lagu daripada Left and Right, Charlie Puth and BTS. Kita tahu lagu-lagu ni memang terkenal dekat TikTok dan aplikasi-aplikasi yang zaman sekarang ni anak-anak muda berminat dengan lagu-lagu macam ni. Itu yang sebab itulah dia jadi top 50 lagu dekat Malaysia dalam Spotify. And kita boleh lihat BTS di situ memang banyak sangat diorang punya fans. So semestinya mereka di ranking top 5 pada hari ini di Spotify. Dan yang kelima kita ada lagu As It Was daripada Harry Styles. Juga very very famous di TikTok and it's also all over Instagram. Semua orang menggunakan lagu ni sebagai background music di video-video mereka, di Reels dan juga di TikTok. And also another one of our legendary artists of today, Harry Styles, memang sangat dikenali dan dikagumi. Jadi memang tidak it's a no-brainer lah. Dia memang memang di ranking top 5 di Spotify betul-betul pada hari layak sesuai ini. lagu ni mendapat top 5 dan Spotify kan. Yes, Kita tahu lagu-lagu ni memang famous lah sekarang. Mungkin lepas ni I nak cuba download buat jadikan ringtone ke kan. Yes. So antara 5 lagu di top 5 tu Darina, which one is in your playlist right now? Okay, I suka yang number 5 tu lah. Number 5 as it was. Betul. And I have glimpse of us in my playlist. Okay, so dah boleh lagu tu sendu sikit lah. So kalau kita call you dah bunyi lagu tu dah keluar lah. Itu dalam playlist saya saja. Dalam playlist saya saja. dengar dalam kereta on the way back home. Syasha sendiri pun aktif bermain TikTok. Mungkin Syasha tahu step-step dia sikit ke? Yang lagu-lagu ni semua biasanya untuk Tangkap leleh. Jiwang ke macam mana? Untuk video-video lifestyle. Dia tak ada trending macam dance ke apa kan. Okay. Alright, so seperti yang kita memberitahu anda tadi juga, anda boleh download aplikasi iQIYI untuk tengok program-program variety percuma kita. je boleh download sekarang. Yes, kita ada drama Polka Dot. Ada antara hos-hos Suka TV berlakon juga dalam cerita Polka Dot. Anda boleh saksikan dan juga Tanya Je sedang trending number 1. Dan juga Tome Syasha sendiri. Yes, saya host di Tome. Saya tidak berpakaian seperti inilah. Saya berpakaian seperti unicorn. Untuk menarik minat, untuk khas untuk kanak-kanak, untuk kita tengok dekat rumah kan. Buka GTV mungkin ibu bapa boleh bagi lihat Tome, tengok Syasha Tome ni. Kita nak berkenal dengan haiwan-haiwan peliharaan. Betul Syasha? Yes, untuk mengenali dan mendekati haiwan-haiwan comel. Baik, kita nak ucapkan terima kasihlah kepada penonton setia Hawa yang sentiasa kekal bersama kami sampai ke hujung rancangan. Dan terima kasih juga kami mohon maaf segala kekurangan daripada kami. Yang baik itu kita ambil jadikan iktibar dan semoga ia memberikan manfaat buat kita semua, dan segala yang buruk itu khilaf daripada kami berdua kan Syasha. Dan tadi kita sembang tentang topik keseimbangan hidup kan, daripada Dr. Ha dan juga Abang Fizi sendiri. Masing-masing dah kongsi mungkin perbezaan lelaki dan perempuan tu berbeza juga keseimbangan hidup diorang kan. Betul. So hopefully lepas ni kita semua boleh mengambil inspirasi daripada perbincangan kita pada hari ini dan dapat berhidup secara dapat mengatur betul. Alright. Dan Syasha, itu saja daripada saya dari Darina. Dan bersama dengan Syasha, bertemu lagi esok bersama dengan maybe Eliza dan juga Talisha. Dan jangan lupa tonton kami dari program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa.